وسلاما على سيدنا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم. اللهم زدنا علما وزدنا فهما متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا تأويل وفقهنا في الدين واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpah rahmat, hidayah dan juga inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan sekali lagi pada bulan ni. Selepas daripada bulan lepas saya dijemput dua kali, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ihsan dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar mengenai perkongsian di dalam buku Syam Negara Misri Akhir Zaman. Jadi untuk tazkirah pada pagi ini, kita akan sambunglah pada bacaan buku Syam Negara Misri Akhir Zaman yang menceritakan tentang kelebihan negara Syam, di mana negara Syam ini sebenarnya menjadi satu penanda aras ataupun kayu ukur. Kalau kita nak tengok hari kiamat ni terang mana, dia punya teruk tak teruk dia tu, tanda kiamat ni memang kita duk tahu dah kan. Dia ada tanda kecil, dia ada tanda besar, tetapi dia ada juga melibatkan kawasan-kawasan tertentu. Dan apabila kita melihat kepada peristiwa-peristiwa yang terlibat di tanah Syam, maka kita boleh ukur, kita boleh tengok dan kita boleh ukur dekat mana jarak dia tu kepada peristiwa-peristiwa lain yang besar yang akan berlaku. Tanda kecil kiamat kita duk tahu dah. Apabila banyak berlaku perzinaan, banyak berlaku pembunuhan, anak-anak derhaka kepada kedua ibu bapa, pengembala kambing berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Itu di antara tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar, contoh dia macam apa, berlaku peperangan, kemudiannya keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa daripada langit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda besar. Tanda besar ni tanda yang bahaya lah. Tanda yang bahaya. Bila tanda bahaya, bermaksud kita kena banyak persediaan. Dan lala ni pun sebenarnya ada banyak tanda besar yang berlaku di keliling kita yang kita tak sedar. Ada yang sedar tu sedar lah, ada yang tak sedar. Dia duk ingat benda-benda peristiwa yang duk berlaku, tiba-tiba duk abang, internet duk abang, TikTok duk abang, Facebook duk abang tu, dia berasa macam biasa saja. Tapi sebenarnya dia mempunyai perkaitan. Peristiwa selepas daripada satu peristiwa, dia akan jadi lagi satu peristiwa, sehinggalah akhirnya dia menjadi satu penyebab-penyebab yang besar dalam peristiwa akhir zaman yang kita perlu bersedia. Tak dengar. Baik. Dia kena rapat no? Jadi apabila kita belajar di dalam hadis bab akhir zaman, dia akan mendedahkan kepada kita tentang peristiwa yang seterusnya. Macam matahari timbul daripada arah barat. Matahari muncul daripada arah barat, daripada mana tempat yang dia sepatutnya jatuh.
Tapi di situ dia naik. Dalam hadis Nabi bagi tahu bahawa sebelum matahari ini timbul daripada arah barat, dia akan gelap selama 3 hari. 3 hari ini tak keluar langsung matahari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan kita pun tahu selepas daripada matahari keluar daripada arah barat, taubat tidak akan lagi diterima. Tapi bagi orang yang tak ada persediaan, dia ingat kata hak ni fenomena alam. Dia kata matahari ni pergi mana ni sampai tak keluar 3 hari. Tetapi bagi orang yang beriman, dia tahu kata 3 hari matahari ni tak keluar, dia 3 hari itu dia akan sembahyang qada, 3 hari itu dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala, pasal dia tahu hari yang keempat akan keluar matahari daripada arah barat, dan pada ketika tu taubat tidak akan lagi diterima. Bermaksud benda ni dia bukan main. Tapi bagi orang yang tak tahu apa, dia kata pergi mana habis matahari, kita sampai gelap 3 hari ni tak ada langsung cahaya. Dia duduk kelang kabut lah. Tapi bagi orang yang beriman, dia duduk tumpu beramal soleh dan juga bertaubat. Kerana dia tahu matahari keluar pada hari keempat, dia akan timbul pada arah barat, dan tidak ada siapa lagi taubat selepas pada tu pintu taubat telah ditutup. Bagi orang yang dah tahu persediaan, dia akan bertaubat. Bagi orang yang tak tahu apa, dia akan terus buat kerja dia lah, tak elok tu. No? Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pada bulan lepas kita membaca ayat Al-Quran berkenaan tentang kelebihan Syam. Yang pertama yang kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melalui perintah Nabi Musa alaihi salam telah memberi amaran kepada Bani Israel. Cerita Bani Israel ni tak habis tuan. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, surah Baqarah tu sendiri menceritakan banyak tentang Bani Israel. Surah Isra' tu sendiri menceritakan banyak tentang Bani Israel. Bani Israel ini antara bangsa yang banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Antara bangsa yang keras kepala, ketegang. Kalau nak diikutkan dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang lain yang Allah Ta'ala hapuskan di muka bumi ni, bangsa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, semua kaum di dunia ni hak yang jenis keras kepala, ketegang, Tuhan hapus bang. Tapi bangsa Bani Israel ni Tuhan biar. Pasal apa Tuhan biar? Dan Tuhan jadikan daripada dalam kalangan bangsa mereka tu banyak Nabi-Nabi. Ramai Nabi-Nabi ni mai daripada mereka. Dan Tuhan jadikan mereka masih terus hidup sampai kita boleh tengok pada hari ini apa kelaku mereka. Kalau setakat kita duk pergi baca dalam surah Baqarah saja, mereka ni duk bunuh Nabi, mereka ni duk ketegang, tak mau dengar arahan Allah Ta'ala, pergi sembah patung lembu ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat dengan Allah Ta'ala selama 40 hari. Kita baca tu mungkin kita tak apa nak nampak, tapi Allah Ta'ala jadikan bangsa tu masih wujud. Duduk di mana? Lani duduk di Palestin, yang mana kita duk tahu isu dia tengah duk hangat pada hari ni. Selama daripada 75 tahun, daripada tahun 1948 mereka berperang. Dan pada kali ini nampak gaya memang dia akan jadi melarat teruk. No, dia akan mai bertimpa-timpa lagi. Selain daripada Hamas masuk sampai dah ke Tel Aviv, dan Yahudi ni pun kita boleh nampak dah dia punya perangai dah. Dia mai tauk bom, habis mati. No, dan orang nak bagi bantuan kepada Gaza pun dia sekat jalan. Itu perangai dia yang kita boleh nampak. Yang kita baca di dalam Al-Quran, kita baca lah. Tetapi yang perangai sebenar dia, Tuhan bagi satu manusia, satu dunia nampak apa perangai mereka. No? Dan dia ada sejarah. Sejarah dia, kenapa orang Yahudi dia nak sangat bumi Palestin ni. Dia nak sangat. Pada pengajian yang lepas kita cerita dah, mereka ni dikejar oleh Firaun semasa duduk di Mesir. Dan Nabi Musa alaihissalam dia pimpin Bani Israel ni lari seberang daripada Laut Mati sehinggalah sampai kepada padang Sinai, padang pasir.
dan seterusnya masuk ke dalam sempadan bumi Palestin, dan disuruh supaya mereka ni berperang. Sebab orang Bani Israel ni dia cakap pandai, dia suka cakap pandai, suka demand ni tinggi, macam-macam mereka minta kat Nabi. Dan akhirnya mereka ni tersesat di padang pasir selama 40 tahun pasal mereka tak mau ikut berperang. Arahan daripada Nabi Musa supaya suruh berperang, tapi apa yang mereka kata, wahai Musa, engkau dengan Tuhan kau hampa dua hampa pergi perang, kami nak duduk sini, kami nak tengok saja. Tu kata Bani Israel, dia kira, kalau kita kata apa, dia biadab lah, biadab. Dengan Nabi sendiri pun dia boleh kata lagu tu, dia kata hampir perang dengan Tuhan hampa dua orang, kami duduk sini, kami nak tengok je. Jadi mereka nak dapat bumi Palestin tu tertangguh, dan mereka disesatkan selama 40 tahun di padang pasir, tak jumpa jalan keluar. Macam orang duk pergi masuk hutan lah, dia duk kena sorok dengan jin kan, duk pimai pusing, duk nampak padu pokok buluh tu je, dia pusing pimai duk jumpa tu, dia tak jumpa jalan keluar. Dan kenapa 40 tahun? Kerana lazimnya umur manusia ni selepas daripada 40 tahun tu dia akan masuk generasi yang baru, dan Allah Ta'ala nak bersihkan generasi yang lama ni. Tuhan nak bagi mati bang, pasal generasi yang lama tu dia banyak sangat penyakit hati dia, takut nak perang, Nabi suruh perang dia banyak akal, tak boleh dengar perintah Allah Ta'ala. Jadi bila masuk generasi yang kedua, barulah penaklukan kepada Baitul Maqdis tu berlaku. Dan Baitul Maqdis pada ketika itu diduduki oleh satu kaum Arab purba. Bangsa Arab ni lama dah dia ada. Antaranya iaitu kaum Kanaan. Kanaan ni adalah bangsa asal orang Palestin hak lala ni. Dia Arab. Kanaan tu bukan kata mai Eropah ke apa ke, dah. Dia Arab. Di tanah Syam tu sendiri pada ketika tu dia ada kaum Arab purba. Kaum Arab purba. Bila kaum Arab purba ni nama dia Kanaan, dan depa ni ada kota yang cukup tinggi, ada tembok, ada benteng, nak masuk tu bukan mudah. Nak pergi tawan. Depa duduk di padang pasir, depa tak ada rumah. Dan Nabi Musa kata, kalau hampa nak rumah, hampa nak duduk bandar hampa, kita kena pergi masuk perang. Zaman tu dia macam tu. Dia kena ada peperangan. Peperangan ni memang berlaku daripada dulu sampai pada hari ni. Kita sendiri pun sebenarnya baru saja berhenti daripada perang. Baru saja berhenti daripada perang. Perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua. Dan negara kita ni pun dijajah berkali-kali oleh pelbagai bangsa. Portugis main masuk, Belanda main masuk belah Melaka. Siam main, orang putih main, British. Jepun main, bintang 3 main. Kita ni baru sangat je merdeka. Merdeka kita ni adalah berehat daripada peperangan. Tapi peperangan tetap akan berlaku. Peperangan tetap akan berlaku. Negara kita aja buat masalah yang tak apa nak terlibat lagi. Malaysia, Indonesia, Nusantara ni masih lagi selamat. Tapi kalau di Rusia dengan Ukraine, depa dah perang teruk dah. Di negara Arab, Libya, Syria, Yaman, Mesir, Tunisia, ni dah golak dah. Golak ni sampai dah ada negara yang tak selesai lagi masalah. Macam di Yaman masih lagi ada bergolak lagi, di Libya masih lagi ada bergolak, di Syria dah berhenti dah. Tapi ekonomi jadi tak stabil. Di Iraq masih lagi ada pergolakan sikit-sikit. Di Palestin macam mana yang kita duk tahu, macam lagu tu lah, dia terus bergolak. Dan kita kata dah lebih kurang dalam 2 minggu dah mereka duk bergesak teruk di sana. Dan dia akan melibatkan banyak negara. Dan pada hari ini di Palestin sendiri, Amerika dah masuk campur untuk membela Israel, negara haram Israel. Dan daripada pihak Hamas sendiri mendapat sokongan daripada Iraq, daripada Iran, dan juga daripada Rusia, dan juga daripada Hizbullah,
dan juga daripada Syiah Houthi yang berada di Yaman tu. Dia jadi pelan nak meribak lah. Kebiasaannya sebelum daripada ni, memang Palestin dengan Hamas dengan Israel, memang mereka selalu duk berbalas serangan. Tetapi dia tak lama macam lala ni. Dia tak lama, dia tak meleret lama macam yang kita tengok. Sampai pada hari ni dah makan masa dalam 2 minggu dah. Selalunya bila Israel ni dia kena hentam teruk, dia akan buat genjatan senjata. Kawan nak kalah, dia nak kalah, dia tak boleh pi dah. Baru dia minta buat genjatan senjata, buat rundingan damai. Rehat habis lah dalam 4-5 bulan. Lepas tu dia tibai balik Palestin. Dia jenis dia lagu tu daripada tahun 1948 sampailah pada hari ni. Lagu tu lah sikap dia. Bila dia kena hentam teruk, dia buat perjanjian damai. Dan kali ni dia tibai sungguh-sungguh. Hamas pun dia serang betul-betul, dan dia pun tibai Gaza ni betul-betul. Dan pada perancangan mereka, sebenarnya mereka sedang nak mengambil Gaza tu. Gaza yang kecil tu, itulah saki baki untuk orang-orang Hamas duduk di situ. Di Palestin ni dia ada 2 parti pada hari ni. Dia ada Fatah, dia ada Hamas. Fatah ni adalah parti Arab Palestin yang menerima pembentukan negara Israel. Dia boleh kongsi negara tu, dia mahu kongsi. Padahal mereka tu dulu main kaki kasut minta pakai, main pun main dalam keadaan pelarian. Tapi Fatah ni dia berbaik hati lah. Bukan baik hati macam mana kita kata tali barut lah. Orang mai jajah negara dia setuju untuk bahagi dua. Dan Hamas ni adalah parti yang tak boleh terima. Siapa nak boleh terima? Orang mai jajah negara kita nak kerat bagi dua pula kat depa. Tu Hamas ni dia adalah satu parti yang ada perjuangan. Satu parti yang ada perjuangan, yang tidak boleh menerima pembentukan negara haram Israel. Baik, kita akan baca pada pagi ini kelebihan yang kedua mengenai bab negara Syam. Kelebihan yang kedua pada muka surat 51 ada dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 100 ayat yang surah Al-A'raf ayat yang ke 137. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kanu yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Surah Al-A'raf ayat 224. Dan kami mewarisi kepada kaum yang ditindas itu negeri bahagian timur dan bahagian baratnya, yang telah kami berkati padanya, dan telah sempurna janji Allah untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa jua yang telah dibangunkan oleh mereka. Kita tahu pada ketika mana Nabi Musa AS dipelihara oleh Fir'aun, maka satu hari Tok Nujum Fir'aun ni dia bermimpi, dan awal pagi tu dia menghadap dengan Fir'aun. Dia kata, Fir'aun, malam tadi aku mimpi, dia kata akan lahir satu orang anak lelaki. Dia ni bukan daripada kalangan kaum kita, dia ni daripada pendatang. Dia akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun dengar lagu tu dia gelabah lah. Dia kata, aku duk nampak ni macam Bani Israel dah. Pasal pada ketika tu Bani Israel adalah kaum minoriti yang berada di Mesir pada ketika tu. Dan Bani Israel ni dia main kat mana yang dia boleh pergi duduk di Mesir. Dia berbalik kepada cerita Nabi Yusuf AS.
Yang kita cerita dulu ni kan, Nabi Yusuf alaihi salam bila dia dibuang di dalam telaga buta, orang ambil dia, orang pergi jual dia di Mesir, dan kemudian dia dipelihara oleh satu pembesar Mesir nama Aziz. Aziz tu pembesar, sehingga digoda oleh orang panggil tuan, isteri kepada tuan dia yang dikatakan nama Zulaikha tu. Dan kemudiannya selepas Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam penjara, selepas keluar pada penjara, mak ayah dia dibawa ke Mesir, dan mereka semua duduk menetap di Mesir beranak pinak sehinggalah ada masyarakat yang tersendiri. Dan semakin selepas daripada itu berapa lama, keluarlah Nabi Musa alaihi salam. Bila Fir'aun dia sembelih, akhirnya Allah Ta'ala bagi ilham kepada mak Nabi Musa, bubuh Nabi Musa ni ke dalam kotak, dihanyutkan ke dalam sungai dan sampai ke istana Fir'aun. Asyikh isteri Fir'aun ambil belah buat anak angkat pasal mereka menikah lama tak dapat anak. Dan kemudiannya setelah besar Nabi Musa ni, dia ada buat salah di mana dia terbunuh satu orang Qibti, sebangsa dengan Nabi, semangsa dengan Fir'aun, dan kemudian dia melarikan diri ke Madian. Madian tu di mana? Dekat dengan Palestin tu. Dan akhirnya dia diambil oleh Nabi Syuaib, dibuat sebagai menantu. Dan selepas pada tu dia balik semula ke Mesir, berjumpa dengan Fir'aun, minta untuk supaya dia nak ambil Bani Israel ni keluar daripada bumi Fir'aun, bumi Mesir. Mereka nak pergi berhijrah tempat lain, tapi Fir'aun tak mau. Fir'aun dia nak bunuh ke semua. Bila nak bunuh ke semua, akhirnya mereka pun melintahlah ke Laut Merah, dan dibuka Laut Merah, laluan Laut Merah tu untuk Nabi Musa AS dengan pengikut-pengikut dia daripada kalangan Bani Israel. Mereka seberanglah ke laut. Bila mereka seberang ke laut, akhirnya laut tu bercantum dalam keadaan Fir'aun tengah duduk ligan. Kumpulan Nabi Musa dah lepas seberang sana, dia duduk di tengah laut, maka laut itu bercantum balik, dia mati tenggelam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran mengenai Bani Israel. Allah Taala sebut apa? Wa awrasna al-qauma allazina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kami mewarisi kepada kaum yang tertindas itu, iaitu Bani Israel. Mereka ni ditindas. Mereka ni kalau duduk di di Mesir pada ketika mana zaman Fir'aun, mereka ni jadi macam hamba. Orang lelaki dibunuh, anak-anak jantan, anak-anak lelaki yang baru beranak, semua dibunuh, hanya dibiarkan orang perempuan saja. Dan orang perempuan itu dibuat sebagai gundi. Dia buat gundi ya. Bagi dia Bani Israel ni taraf dia taraf gundi ya. Buat gundi boleh ya. Terhinanya depa tu di negara Mesir. Dan Allah Ta'ala selepas daripada mereka tu diselamatkan daripada Fir'aun, maka Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada mereka, kaum yang tertindas itu, negeri bahagian timur dan baratnya yang kami berkati. Timur dan juga barat dia tu, keliling tu kami berkati, kami berkat. Duduk di situ tu berkat. Dan memang betul, mereka walaupun tersesat di padang pasir tak mau berperang, tetapi walaupun tak ada rumah, Allah Ta'ala jadikan awan sentiasa melindungi mereka, awan yang mendung. Mereka tak panas. Dan mereka diberi makan burung, sejenis burung yang nama dia mana. Mana ni dia macam burung puyuh, tapi dia besar sikit. Dan diberikan salwa, manisan yang turun daripada langit pada tiap-tiap hari. Tapi bila duk makan tu tiap-tiap hari, dia cemuih. Bila cemuih, dia komplain lah kat Nabi Musa. Dia kata apa? Ada tak benda lain? Dia kata duk tiap-tiap hari duk makan burung, duk makan manisan ni.
Cemui dia kata. Ada tak bawang putih ke, bawang besar ke, kacang poi ke, apa ke, kacang kuda ke. Cemui dia kata, tengok ni makan tiap hari macam kita lah no. Tiap-tiap hari duk makan gulai. Duk makan gulai tu. Cemui lah. 2-3 hari boleh lagi makan. Masuk 4-5 hari no, 4 lorong no. Cemui tak lepi lah. Mereka pun lagu tu lah. Tapi Allah Ta'ala kata, takkan hampa nak minta tukar benda hak yang aku bagi baik kat hampa ni mai daripada syurga. Hampa nak pergi minta benda hak yang benda hak yang low class. Benda tu bila-bila di masa mana pun boleh dapat. Benda tu orang bagi yang terbaik pun hampa duk komplain lagi. Maka mereka ini diberikan bumi yang mana bahagian timur dan baratnya telah kami berkati padanya. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok no, bendera Israel dia ada lambang bintang 6 bucu, dan dia ada garisan di atas, dia ada garisan di bawah. Pasal apa dia warna biru? Pasal apa dia ada 2 garisan di atas dengan di bawah? Kerana mereka mengambil daripada ayat inilah yang mereka percaya bintang 6 bucu itu merujuk daripada simbol yang pernah ada pada zaman Nabi Daud AS. Mereka kata lah. Dan garisan yang atas dan garisan yang bawah, tuan-tuan pergi tengok balik, kenung balik pada bendera Israel, negara haram Israel tu. Maka garisan yang pertama dan garisan yang kedua menunjukkan kekuasaan mereka. Negara mereka akan ditubuhkan di mana sempadan dia adalah di sungai Furat dan juga di sungai Nil. Sungai Furat ni duduk di mana? Duduk di Iraq. Sungai Nil ni duduk di mana? Duduk di Mesir. Maksud dia dah meletakkan satu isyarat lah. Bendera itu dibuat pada tahun 1917 tak silap saya. 1900 lagi tak silap saya. Memang mereka dah ada perancangan lama dah untuk mengambil Syam, Syria, sebahagian daripada Syria, Lebanon, Iraq dan juga sebahagian daripada Mesir. Untuk apa? Untuk ditubuhkan negara haram mereka. Sebenarnya kawasan tu luas, tak padan dengan mereka ada 6 juta saja. Mereka duduk di Palestin tu pun, tanah haram tu pun ada 6 juta tu pun besar lagi tanah tu untuk mereka. Tapi mereka nak conquer, mereka nak ambil semua. Mereka nak ambil Syam, mereka nak ambil Iraq, mereka nak ambil sikit yang berada di Mesir, Palestin dan Jordan. Semua mereka nak ambil. Mereka nak buat negara haram mereka adalah sebesar tu. Sebab tu dia ada tanda garisan di atas dan garisan di bawah, merujuk kepada apa? Merujuk kepada Sungai Nil dan juga Sungai Furat. Luas tau. Kalau tuan-tuan buka peta, luas tau. Hampa 6 juta saja. No? 6 juta saja, tapi tu dia sampai besar kan hampa nak ambil. Jadi satu-satu kawasan tu hampa nak duduk berapa orang langsung. Dia cita-cita dia besar. Dia bukan saja-saja. No? Maka telah sempurna janji Allah untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Akhirnya disebabkan mereka bersabar, duduk selama 40 tahun di padang pasir, bertukar pula kepada generasi yang baru. Mereka serang Kanaan. Dan cerita dia selepas daripada Nabi Musa AS wafat dan Nabi Harun wafat, maka Nabi Musa ni dia pernah buat satu peti kotak, nama dia tabut. Tabut tu peti lah. Peti tu dia ada apa? Dia ada tongkat Nabi Musa. Dan tongkat Nabi Musa ni dia satu tongkat yang agak ajaib. Kerana tongkat Nabi Musa daripada kayu tu, dia masih lagi mengeluarkan daun yang hidup dan juga buah. Tongkat kita ni mai daripada kayu tongkuai tu, dia tak keluar dah. Bunga tak keluar, daun tak keluar, buah pun apatah lagi memang tak keluar. Tetapi tongkat Nabi Musa, dia walaupun lama digunakan, dia masih mengeluarkan daun yang hidup dan juga buah. Buah apa saya tak tahu, jangan tanya saya. Buah apple ke, buah durian ke apa, saya tak tahu. Ada yang kata zaitun.
tak tahu, hak tu kata setengah daripada pengkaji. Dan juga serban, kain serban Nabi Musa alaihi salam, dan juga cincin, dia katakan ada cincin Nabi Musa dan ada barang-barang Nabi Harun juga. Maka diletakkan di dalam kotak tu. Dan kotak tu dia ada macam dengan tandu ni. Kita duk letak atas bau ni. Diusung 4 orang. Bila Bani Israel dia angkat kotak ni, dia angkat kotak tu, dan mereka ni lalu saja di mana-mana kota yang ada tembok yang tinggi, dengan pi bawa tabut tu saja runtuh tembok-tembok tu. Bukan mereka pi perlai dah, seolah-olah kotak tu membantu mereka, kotak tu bantu mereka. Dan akhirnya apabila dia nak masuk pi serang tentera Kanaan di Palestin pada hari inilah, Kanaan tu adalah bangsa Arab purba. Mereka duduk di situ. Puak Israel ni dia pendatang. No, Bani Israel ni dia pendatang. Dia baru lari daripada Mesir. Tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Mereka kena pergi terjah masuk ke dalam Palestin, bumi Palestin. Dan pada ketika tu adalah Kanaan. Bangsa tu bangsa Kanaan. Mereka dah kemas dah. Mereka dah ada bandar, mereka dah ada sistem, mereka dah ada tamadun. Bila Bani Israel ni dia nak serang masuk, dia kata tak boleh, puak ni kemas dah. Tapi apabila selepas daripada mereka bawa, mereka kandak tabut peti daripada Nabi Musa, yang Nabi Musa buat tu, bila mereka lalu di kawasan-kawasan yang ada tembok, tembok tu akan runtuh relai sendiri. Dahsyat. No? Jadi bila mereka jaga betul-betul kotak ni, dia kata kalau kita hilang kotak ni tak boleh happy dengan puak ni. Akhirnya dia berjaya masuk. Dan mereka berperang, dan mereka berjaya menakluk bandar daripada tentera Kanaan. Pasal Kanaan tak boleh pergi. Dia kata pelik, dia kata puak ni Bani Israel tengok tak kemas dari mana pun. Tapi dia pemenang. Dan pernah sekali pada ketika mereka ralik nak bawa tabut tu, bangsa Kanaan ni dia pergi curi kotak tu. Dia pergi curi. Dia kata Bani Israel ni mereka duk pergi perang. Setiap kali mereka main perang kita, dia perang tu dia berlaku banyak kali. Setiap kali dia duk main perang dengan kita ni kalah sedia. Masa duk tengok mereka ni duk usung kotak. Jadi masa puak Bani Israel ni satu hari dalam satu perang, dia tak bawa kotak tu, dia pergi tinggal kat kemah. Puak ni dia buat kemas. Dia kata kita boleh pergi kat mereka ni, tak bawa kotak tu pun tak apa, tinggal kotak belakang ni, bawa apa-apa tinggal habis. Puak Kanaan duk mengendak. Dia kata Bani Israel tak bawa kotak ni. Bila tak bawa kotak ni, Kanaan ni dia curi kotak tu. Dia lari. Bani Israel lawan hari tu dengan Kanaan, mereka tak boleh pergi. Mereka kata kalah. Dia kata kes puan ni kalah. Orang bagi tahu kat mereka, no, kita tak bawa kotak hari ni. Selalu kita duk usung kotak, kita menang. Kali ni kita tak bawa kotak. Mereka pergi balik ke kemah nak cari balik kotak tabut tu, tak ada lah. Puak Kanaan ni balas. Dia pitak dalam kotak dia. Dia pitak. Dia kata tu dia Bani Israel selama ni bila mereka nak main perang kita, dia main usung kotak ni. Kita sampai kalah berapa kali dah. Dia ambil bubuh dalam kotak dia. Puak Kanaan ni dia pandai, dia calas kotak tu. Dia pergi bubuh dalam kotak dia. Mereka duk ingat kata mereka nak boleh tumpang tuah kotak ni dah. Dia kata Bani Israel dah tak ada ong dah. Ong dia kena ambil dah. Kotak dia dah kena ambil dah. Jadi bila mereka taruh kotak tu di dalam negara mereka, di dalam kota mereka duk ingat mereka boleh tumpang tuah kotak tu. Tapi akhirnya mereka ni ditimpa bermacam-macam musibah. Ada yang main sakit kulit lah, ada yang main menyakit pelik-pelik macam-macam. Jadi mereka kata, duk simpan kotak ni boleh menyakit saja. Dia kata pergi bagi balik kat mereka ni. Bagi balik kotak tu. Yang kata ada tongkat Nabi Musa, ada sorban Nabi Musa, ada cincin Nabi Musa. No? Maka diberi baliklah kotak tu kepada Bani Israel. Dan akhirnya mereka takluk sekali lagi dalam satu perang, dan mereka boleh tawan merampas kota tu daripada bangsa Kanaan. Dan mereka ambil lah mana-mana rumah yang ada siap dalam tu, mereka ambil, mereka duduk. Dan bangsa Kanaan ni
lari merempat pergi mana lah, lari ke Syam. Tanah Syam tu luas, mereka lari pergi tempat lain. Dan ada lah saki-baki puak Kanaan yang ada di situ. Baik. Jadi Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Bani Israel ni penempatan baru yang disebut dalam Quran, negeri yang diberkati bahagian timur dan bahagian baratnya, sebagai balasan kesabaran mereka terhadap ujian yang dihadapi. Terdapat beberapa pendapat tafsir ulama mengenai masyariqal ardi wa magharibaha, iaitu negeri bahagian timur dan bahagian baratnya. Kata Imam Qatadah, yang dimaksudkan adalah bumi Syam. Bumi Syam, Syam ni luas tuan, no? Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, tu asal semua Syam, bukan Syam. Ibnu Jarir At-Tabari dia sebut yang dimaksudkan adalah bumi Syam. Ni semua pendapat ahli tafsir. Imam Qurtubi dia kata apa yang dimaksudkan ialah bumi Syam dan Mesir. Dia kata Mesir pun termasuk juga, kata Imam Qurtubi. Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia kata apa? Yang diberkati dengan air dan pokok, iaitu sifat untuk bumi itu, ia adalah Syam. Pasal Syam ni negara dia tak sama macam negara Arab yang lain. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab lain kan, tuan-tuan pergi biasa pergi Yaman, tuan-tuan biasa pergi, contoh dia Arab Saudi lah, selalunya orang kita dia pergi Mekah lah, Mekah, Madinah. Tuan-tuan nak tengok pokok-pokok hijau macam lagu tempat kita ni, susah kan. Kita pergi Arab Saudi, daripada Mekah kita pergi ke Madinah tu, lalu kot padang pasir tu, apa pun tak ada. Betul tak? Tengok tak ada apa, ada lah pokok sikit-sikit lagu tu. Tetapi Syam ni dia lain, dia nak lebih kurang macam dengan kita. Kita main sini tengok pokok banyak apa semua, orang Arab pun dia suka kalau dia main Malaysia. Pasal apa? Dia kata, dia kata banyak pokok apa semua, sejuk mata memandang. Jadi Syam ni negara dia negara yang subur dengan tanaman. Dia tanam pi apa pun semua jadi. Kalau tuan-tuan nak tengok kurma yang besar ni, kurma ni selalu kita duk tengok besar, taklah besar mana, macam hak duk biasa ada tu lah. Ada yang besar ni tuan-tuan, yang besar ni di Palestin yang banyak ditanam. Tempat lain tak ada. Dia kena apa? Dia kena di Palestin. Buah yang besar-besar apa semua, sayur besar-besar, no? Ustaz kita dia biasa pergi dia tengok sayur besar ustaz no dulu. Dengan lobak apa, besar-besar. Bawang dia apa besar-besar no? Besar. Buah dia 5, buah apple dia besar lah. Besar daripada hak biasa kita duk tengok lah. Jadi dia adalah sifat untuk bumi itu. Maka bumi itu adalah bumi Syam. Imam An-Nasafi berkata, negeri bahagian timur dan barat yang dimaksudkan ialah bumi Mesir dan Syam. Setengah daripada pendapat ulama mengatakan Mesir pun termasuk juga. Mesir pun termasuk. Dan sebab itulah Bani Israel dia nak buat negara haram dia nak ambil sampai sepadan dia ke mana? Ke Sungai Nil. Sungai Nil tu termasuk dah dalam Mesir. Pasal itu dia bersungguh sangat pasal apa nak dapat. Dan sebenarnya sebelum daripada mereka nak pilih Palestin, mereka ada membuat cadangan untuk memilih beberapa negara untuk mereka nak duduk buat negara haram. Antaranya negara Jamaica, Amerika Latin. Tapi Jamaica ni dia tak ada satu kisah ataupun satu cerita peristiwa yang berkaitan dengan mereka. Antaranya Ukraine ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, Yahudi ni ada lebih kurang dalam 2% sahaja, tetapi dia menjadi presiden Ukraine pada hari ini. Tetapi Ukraine itu dia terlalu dekat dengan Rusia, di mana Rusia ni adalah agama mereka adalah Kristian Ortodok. Kristian Ortodok ni dia cukup bermusuh dengan Yahudi. Jadi dia merasakan tidak selamat berada di dekat dengan Rusia. Maka apabila dicadangkan untuk mereka kembali duduk di Palestin, mereka seronok. Kerana asal-asal cerita nenek moyang mereka adalah bermula di Palestin. Bila bermula di Palestin, sebab itulah mereka betul-betul nak ambil sangat bumi Palestin tu. Maka dicadang, buatlah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Tujuan dia adalah melindungi
penubuhan negara haram Israel. Tuan-tuan jangan ingat PBB ni buat saja-saja. Antara dua negara besar yang sangat-sangat bagi sokongan kepada negara Israel ni adalah British dan juga Amerika. Sebab tu apabila British dia menjajah tanah Syam, dia bahagikan dengan Perancis. Dia buat perjanjian. Dia buat perjanjian dengan Perancis. Okey, Perancis hang jajah Syria, aku jajah Palestin dengan Jordan, bahagi dua depa. Dan pecah selepas daripada kerajaan Osmaniyah jatuh pada tahun 1924, maka bumi tanah Syam ini dipecahkan kepada 4 bahagian, iaitu Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Kalau kita pergi 4 negara ni tuan-tuan tengok muka dia sama je. Dia bercakap pun lorak dia sama je. Putih merah kulit mereka tu sama. Dia tak ada beza. Pasal apa? Dia adalah satu bangsa. Macam kita dengan orang Pulau Pinang, kita dengan orang Perlis, kita dengan orang Setui, kan? Satun. Sama. Asal-asal kita ni satu negeri. Kedah Darul Aman. Tapi dipecah perintah. Pulau Pinang dah jadi satu negeri. Perlis dah jadi satu negeri. Setui pergi bagi dekat Siap. Tapi hakikat dia kita bercakap bahasa yang sama. Adat budaya kita ni sama. Tak lari jauh beza. Itulah yang berlaku kepada negara Syam. Kan dulu-dulu ni kita duk baca dalam buku sirah. Dia sebut apa? Syam. Mana ada Syria? Mana ada Lebanon? Mana ada Palestin? Jadi nama ni timbul masa bila? Nama ni timbul pada ketika penjajahan British dengan Perancis. Dia bagi pecah peta, tujuan dia adalah untuk melemahkan kekuatan negara tu. Dan kemudian British ni, Palestin tu dia memang dah target, kami nak bagi dekat Yahudi. Dan pada ketika tu Yahudi di seluruh dunia ditindas. Di Amerika, di negara-negara barat, di Jerman, di Belanda, di Rusia. Dan di Jerman tuan-tuan, mereka ditindas lebih teruk, sehinggalah terjadinya peristiwa Holocaust yang menyembelih orang Yahudi beramai-ramai yang sebenarnya dirancang oleh Yahudi sendiri supaya berlaku pembunuhan beramai-ramai itu, supaya untuk memaksa semua orang Yahudi yang berada di Jerman berpindah ke Palestin. Bukan saja-saja Holocaust itu dibuat, adalah untuk menarik simpati masyarakat dunia pada ketika itu. Dan pada ketika Yahudi ni duduk di Jerman, mereka ni dibuat kota dan tembok. Satu tempat tu mereka saja duduk dalam tu, hang tak boleh keluar bercampur dengan orang lain. Pukul 7 malam mereka kena balik masuk dalam sarang mereka. Sarang kita panggil sarang. Dia tembok tembok tu dibuat macam dengan bentuk telaga besar, bulat. Ada satu pintu saja boleh keluar masuk situ. Hampa duduklah dalam tu. Siang hampa boleh keluar kot nak cari makan ke apa-apa. Malam pukul 7 siapa-siapa tak boleh ada keluar dah daripada tembok ni. Kalau keluar boleh ditembak. Itulah yang tentera Nazi buat. Di bawah kepimpinan Hitler. Dan Hitler ni berpakat dengan siapa? Dengan orang-orang kaya, toke-toke besar, Yahudi, untuk membunuh Yahudi yang ada di situ. Sehingga lebih kurang dalam 1 juta lebih dibunuh semua Yahudi itu. Tujuan dia adalah untuk menekan mereka, mendesak mereka tu keluar daripada Jerman untuk berpindah ke Palestin dengan cara kasar. Untuk apa? Untuk tujuan penubuhan negara Israel. Maka dibawalah berkapal-kapal orang Yahudi ni. Asal dia dibawa berkapal-kapal daripada seluruh negara, seluruh dunia untuk mai duduk di Palestin. Kerana mereka kata apa? Hak ni bumi tok naduk kami. Tapi mula dia mai, dia tak claim lagu tu. Dia kata kami ni duduk tempat orang, mereka duk buat macam-macam kat kami, mereka duk tindas kat kami. Jadi kami nak mai tumpang duduk sini boleh tak?
No? Bila dia mai duduk, tuan-tuan, dia mai dengan tak pakai kasut, rumah pun tak ada, tanah pun tak ada, apa pun tak ada. Macam kita lah, kita tengok, kesiannya hampa mai tu, mai nak cari kerja tu, tak apa mai lah duduk sini. Mai nak menoreh getah tu, tak apa mai lah duduk sini. No? Mai nak apa? Mai nak kerja lumbung biji timah tu, mai lah duduk sini. Macam kita lah, kadang-kadang kita tengok orang-orang luar mai masuk tempat kita macam orang dulu lah, kesiannya tidur bawah rumah. No, tidur dengan ayam tu. Ajaklah mai duduk atas beranda, tidur atas beranda. Bila tidur atas beranda, kita tengok duk merekod sejuk, kita pun bagilah selimut, tidur kat luar. Lepas tu ajak masuk tidur dalam rumah. Bila pelan lama dia duduk dalam rumah kita, dia sendiri lepas pada tu yang akan buat menentukan nasib kita. Dia kata, hang masak gulai ni aku tak apa sedap bau dia, hang masak lain lah. Kita pun bagilah bilik kat dia, tidur satu bilik. Bila dia duduk dalam rumah kita pelan lama, baru kita nampak perangai sebenar. No? Dia kata, aku tak mau terai jenis lagu ni, aku nak terai jenis pattern lain. Padahal dia lupa yang dia tu pendatang. Kita bagi tumpang saja, dia main duduk. Dan itu yang berlaku kepada orang Yahudi. Apabila orang Arab Palestin berbaik hati menerima mereka pada peringkat permulaan, kesian Rusia tindas hampa, Jerman tindas hampa, negara-negara barat lain pakat tindas hampa, tak apa mailah duduk. Kesian sangat dengar cerita tu. Mailah duduk. Bila duduk, depa mai beli tanah. Bila beli tanah, ada geran tanah secara mengikut undang-undang. Dan sebelum daripada tu lagi, mereka pernah berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua, pemerintah kerajaan Turki Osmaniyah yang terakhir. Mereka minta mereka nak beli tanah Palestin tu. Mereka mai berjumpa dengan dia, berunding 7 kali. Mereka mai berunding. Mereka kata, wahai Sultan, kami tahu Sultan ada masalah dengan negara barat pasal Sultan banyak berhutang. Masa tu perang di antara Khilafah Osmaniyah dengan negara-negara barat. Dan bila perang, tuan-tuan maklumlah, duit ni banyak nak kena pakai. Takat 10 juta tu tak ke mana. Nak beli peluru, nak beli senjata api, nak beli apa, pistol ada dah zaman tu. Kami tahu khalifah ni ada hutang. Maka pengasas Zionis ni mai berjumpa dengan Khalifah Osmaniyah pada tahun 1900. Dia mai berjumpa. Dia kata apa? Kami boleh bayar semua hutang-hutang Khalifah dengan syarat kami nak beli tanah Palestin. Bukan dia nak percuma, dia nak beli. Dia nak beli satu hal. Kemudian dia nak bagi pula duit untuk siapa? Untuk Khalifah langsaikan semua hutang-hutang dia, hutang-hutang negara. Maka Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua kata, dia kata, ni bukan tanah aku, bukan tanah Tok Naduk aku, tapi ni adalah tanah orang Islam. Aku tak boleh bagi ikut dan kepada hampa. No? Tak boleh bagi ikut dan kepada hampa. Tak boleh bagi. Jadi hampa nak mai duduk, hampa mai duduk. Tapi sampai nak beli tanah, sampai pun nak buat negara sendiri. Ni apa cerita? No? Macam duk jadi macam di tempat kita yang berlaku di Singapura. No? Di mana di Singapura itu pada hari ini dikuasai oleh orang Cina. Orang Melayu tinggal 17% saja. Yang pada asalnya Singapura adalah sebahagian daripada Johor. Tapi dipecahkan jadi satu negara depa. Negara Sin. No? Yang asalnya mai daripada sini puak-puak tu mai naik tongkang. Kerja apa dulu ni? Kerja angkut beca. No? Tarik beca. Dan kemudiannya angkut apa? Ni duk kandang tong najis ni. Zaman dulu tak ada jamban. No? Jadi najis dibuah dalam tong tu dia angkut. Puak tu duk kerja tu lah. Dulu ni dia kerja tu. Lepas tu lah jadi macam mana? No? Masuk dalam pilihan raya, kita undi mereka sehingga dia boleh menjadi menteri. No? Asal daripada apa? Orang yang mai kemudian. No? Mereka mai ni merantau. Datang. Macam tu yang berlaku di Palestin. Asal dia mai tak pakai kasut.
Dan masih ada lagi gambar-gambar lama tuan-tuan, di mana orang-orang Palestin ini pada tahun 1925 pasport negara tu adalah Palestin, duit shilling tu bertulis Palestin, tak ada Israel. Dan pada ketika tahun 1930-an mana-mana orang Yahudi yang duk keluar masuk dalam Israel, dalam negara Palestin ni, Polis Palestin masa tu duk cek depa. Duk cek depa. Hang ada pasport hang nak main masuk dalam ni? Hang ada IC tak? Hari ni orang Palestin dia bertukar. Orang Palestin pada hari ni dia masuk dalam negara Israel, depa pula kena cek. Dan duit shilling diubah dengan duit shilling Israel. Pasport diubah dengan pasport nama Israel. Tuan, dia berubah. Pasal apa? Kerana ada orang Arab Palestin juga yang telah menjual tanah tu kepada orang Yahudi. Mula-mula mereka mai duduk, mereka kata kami nak beli tanah ni serlung, hang nak jual berapa zaman tu? Macam lagu kita lah no. Ni tanah benang ni serlung ni nak kira macam mana Pak Long kata kalau ikut-ikut di kawasan ni serlung ni mau kot duk ada dalam 50,000. Yahudi ni dia mai duit banyak depa ni toke-toke bank. Dia kata lagu ni Pak Long nak jual 50,000, 100,000 saya sanggup beli kat Pak Long. Tu dia terbeliak biji mata. Pak Long Arab ni terbeliak biji mata tuan-tuan. Dia kata saya nak beli bukan serlung, saya nak beli 8 relung. 10 relung pun tak apa, saya boleh beli. Saya bayar 2 kali ganda. Tak kelabu biji mata kan tuan-tuan. Maka jual. Macam orang Melayu kita lah dulu ni no. Orang nak beli tanah, jual. Contoh kalau tuan-tuan pergi di Sungai Petani ada satu kampung nama dia Masjid Kampung Raja. Kan biasa pergi. Kampung Raja ni tuan, dia tu adalah kawasan dulu ni orang Melayu kita duduk daripada Kampung Raja tu di tengah pekan lama Sungai Petani tu sampai ke Kuala Ketih. Kampung tu orang Melayu dulu daripada tahun 50-an, 40-an, 30-an. Tapi bila mai kepada tahun 80-an, orang kita dia tak fikir banyak, dia jual sampai pada hari ini di Kampung Raja cuma tinggal masjid dan juga kubur saja. Tak lain tu siapa? Saya malas nak sebut dah. Lagi mereka kata saya perkauman pula. Tuan-tuan pergi ni mungkin tuan-tuan bisa pergi kan. Jalan daripada Sungai Petani nak pergi ke Kuala Ketik, jalan lama. Tuan-tuan tengok di keliling tu tak ada dah rumah orang Melayu. Tinggal masjid Kampung Raja, saya pun duk ngajak di situ. Dan juga kubur saja. Tu pun kalau main dengan orang hak jenis tak ada amanah nanti ni, tak tahulah nanti ni, mungkin masjid tu pun dia jual, kita tak tahu. Pekan Sungai Petani tu dulu ni tanah orang Melayu kita. Tapi dia tak fikir panjang. Masa tu puak-puak tu dia main, dia kira nak beli je. Adat orang yang mendatang di mana-mana tempat dia duduk, dia nak cari tempat dia nak duduk. Biasalah. Orang kita sendiri pun bila dia pergi duduk bekerja di luar negara, di Australia ke di mana ke, dia pun akan beli tanah di situ. No, saya pun ada nak menekan pupu, dia pergi kerja di Australia. Dia pergi beli tanah, beli rumah di sana, kerja sana. Kutik strawberry, himpun duit sampai boleh beli rumah dengan tanah di sana. Mana-mana orang yang pergi merantau di satu-satu tempat, dia akan cari peluang. Dan yang tak cerdiknya orang kita, dia pergi jual. Dan tuan-tuan boleh pergi tengok pada hari ni. Tak masuk lagi belah-belah Sungai Petani ni tuan-tuan, di mana tanah-tanah benang ni dijual kepada pemaju rumah. Nak pergi tengok di Sungai Petani. Bukan kata di Sungai Petani belah besar pun nampak no. Tapi saya duduk di Sungai Petani, saya cerita di Sungai Petani lah. No, orang kita dia pergi jual tanah benang kepada pemaju rumah. Pemaju ni pun kata tak apalah, kami bagi 2 biji rumah kat hang. No, rumah ni kita buat ada berapa pasar. No, jual sampai 10 relung. Berapa pasar? Buat 3 pasar. Satu pasar ada 30 biji rumah.
2 biji bagi kat hang. Dan yang cerdiknya puak pemaju ni bukan bangsa kita. Dia kata rumah saja kami bagi, tapi tanah tu kekal hak kami. Piduk atas rumah macam sewa. No, kalau tuan dia tu nak beli balik, tuan hak jual tanah dulu, dia nak beli balik rumah tu, pemaju ni akan letak harga berkali ganda. Hang tak boleh beli gak lah kali. Hang boleh duduk saja atas rumah tu. Ini yang kebanyakan berlaku di Sungai Petani. Orang kita tak pernah fikir banyak, tuan. Dia tak pernah belajar daripada sejarah ni. Orang Yahudi, dia sampai di Palestin, dia beli tanah ni. Dia beli mengikut cara undang-undang. Dan pada zaman ketika dahulu, grant tanah ni dikeluarkan oleh Empayar Osmania. Pejabat tanah ni dah ada di setiap daerah untuk keluarkan grant dengan cop daripada Empayar Osmania. Dan mereka beli secara undang-undang. Bila kawan ni beli, puak Arab ni pun bila orang nak main beli sampai 2 kali ganda harga. Kalau dia jual ke Arab, dia beli sama-sama Arab, dia dapat harga rendah. Dia jual ke Yahudi, dia dapat harga tinggi. Dia jual habis. Hak mana ada tanah salung jual, hak mana ada 2 relung jual, hak mana ada 3 relung jual. Lah kali tinggal sikit. Lah kali bila dia duduk berkampung di situ, mana-mana Arab hak yang duduk di celah-celah Yahudi, Yahudi, dia halau keluar lagu tu je. Tuan kena ingat tu. Kita kena duduk di rumah taman, tuan-tuan. Duduk di rumah taman, kampung tak apalah, cerita kampung orang tempat kita. Duduk di rumah taman yang duduk kawasan depa. Kita tak boleh duduk. Anjing duk ada, dengan sat lagi pakai pun tak senonoh. Lalah kali kita takkan boleh duduk. Kita akan sendirinya akan keluar daripada situ. Ni tuan-tuan, no? Siapa yang duduk ada tanah, saya nak abang siap. Jangan duduk pergi jual kat orang lain. Kalau nak jual pun jual kat orang kita. Walaupun orang lain nak mai beli harga 3 kali ganda, 5 kali ganda, 10 kali ganda pun jangan duk jual. Tanah bendang ni tuan-tuan, payuk nasi kita. Kita kambuih payuk nasi kita pi buat rumah orang. Tak kena. No? Kita tak fikir panjang. Setengah orang tuan-tuan, bila kita tanya dia, Pak Long, awak Pak Long jual tanah? Awak tak bagi kat anak-anak? Dia kata nanti dapat kat anak-anak pun depa jual ke. Jadi sebelum depa jual, saya jual tu. Pak Long tu pun kemas ke. Dia nak balas kat dia dulu. Dia tak fikir tau. Orang tua kita dulu, tok-tok kita, dia tanam buah motan, pokok motan, dia tanam pokok langsat, dia tanam pokok durian, dia nak makan lah. Dia tanam tu umur dia 60 tahun, 70 tahun baru dia tanam. Dia tanya dia, Tok Wan tanam ni ada nak dan dengan Tok Wan? Dia kata tak dan kat aku pun, dan kat anak cucu aku. Tu orang tua kita dulu. No? Dia tanam pokok ni bukan dia nak makan, dia nak tinggal untuk anak cucu kita. Kita lah yang boleh makan. Celik-celik mata tengok, ada pokok motan dah, ada pokok mempelam, ada pokok dokong. Ni tanam daripada zaman Tok Wan tu, boleh makan sampai ke anak cucu. Tapi kita pada hari ni tolak tanah, buat rumah taman, tak tinggal apa untuk anak-anak kita. Dan isu-isu anak kita akan jadi merempat. Saya cerita benda ni kerana benda ni dia ada kaitan dengan Palestin. Dan benda tu tengah mengulangi kitaran sejarah dia tu di tempat kita. Saya duduk di Syria tu 2 jam je nak pergi Palestin. Dan di Syria ni ada ramai pelarian Palestin yang dah duduk daripada tahun 70-an dulu, mereka lari mai duduk di Syria. No? Macam sini kita nak pergi Bukit Kayu Hitam lebih kurang tu dekat je. Tapi apa yang berlaku di Palestin sebenarnya perlu kita ambil pengajaran di tempat kita. Di Pulau Pinang tuan-tuan, saya nak cerita, tanah Rizak Melayu tinggal 1% saja. Tinggal 1%. Belah-belah pulau tu tak payah duk kata tuan. Orang kita ni bila habaq kata ni kami nak mai buat pembangunan di sini ni, Pampasan ni kami nak bagi tinggi ni, nak buat rumah flat. Tu no, berapa nak bagi Pampasan? Kami kira ikut kaki.
Bayarlah sekaki 500. Terbeliak objek mata paklong-paklong tu. Jual habis. Jual di situ. Lepas tu tak mampu dah nak beli mana-mana tanah di dalam Pulau Pinang. Mai beli tanah, mai beli rumah di Sungai Teni. Saya duduk Sungai Teni tu, ramai orang Pulau Pinang mai beli. Pasal apa? Ish, dia kata, Ustaz, kami nak beli rumah di Pulau Pinang pakai dak lah Ustaz oi. No? 500,000 di sana. Di Pulau Pinang, belah Tanjung tu. Baru rumah flat. Boleh rumah flat 2 bilik. Mai kat Sungai Petani 500,000 tu boleh beli banglo dah sebiji. Ha? Dia kata ambil mai beli rumah di Sungai Petani. Ha. Saya duduk Sungai Petani, ramai orang Pulau Pinang beli rumah. Pasal apa? Dia kata dulu mak saya lah Ustaz. Dia duk pi jual tu tanah Serdung. Duk di Tanjung. Lah, orang tua tu dia tak fikir panjang tu. Kami lah pakai lari mai duduk di Kedah pula. Ha. Tuan. No? Ini yang berlaku. Dan kita kena ambil pengajaran. Mereka pi di situ bukan saja-saja. Pada peringkat permulaannya dialu-alukan. Tetapi apabila mereka setelah dialu-alukan, dilayan macam raja, dan akhirnya dia jadi macam cacing naik ke mata. Dan dia jadi macam apa? Kaduk naik junjung. Kaduk ni, pokok kaduk ni dia duduk menjalak di bawah. Dia mana boleh duduk atas. Tapi bila dia dah menjalak sampai naik ke junjung, maksud dia dah melampau batas. No? Ni kita kena ambil perhatian. Memang bumi Palestin dijanjikan kepada Bani Israel. Tetapi selepas berlaku keruntuhan kerajaan mereka, selepas daripada mereka ni bunuh Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria dan kurung Nabi Armia, maka tidak ada lagi dah Allah Ta'ala hapuskan negara tu berpecah belah, diserang selama 2 kali oleh kerajaan Firdaus dan juga kerajaan Bukhtan Nasar. Habis terus. Bila habis terus, tak ada dah negara tu, maka habis dah. Janji tu tak ada dah. Janji Allah Ta'ala cuma bagi peluang 2 kali saja kepada mereka. Sebab itulah di dalam kitab Talmud sendiri menyatakan bahawa apabila Bani Israel berkumpul untuk kali ketiga di tanah Palestin, maka mereka akan hancur habis. Mereka akan hancur. Mereka akan habis. Di situlah bermulanya kemusnahan Bani Israel. No, dan Bani Israel ni dia akan jadi panjang lagi cerita. Sehinggalah pada akhir zaman nanti dia akan duduk di sebelah Dajjal, dan orang Islam akan duduk di bawah Imam Mahdi, akan bertempur berperang. Sehinggalah pada satu ketika nanti ni mereka tak ada tempat nak lari. Mereka menyorok di belakang batu. Batu akan bagi tahu, wahai orang Islam, ni Yahudi ni menyorok belakang aku, mai bunuh dia. Dia menyorok di pokok akan bagi tahu kepada orang Islam. Dia menyorok di belakang bangunan, semua benda akan bercakap, mendedahkan di tempat mana dia sorok. Dan adakah benda tu akan berlaku? Ya. Kalau kita tengok, hampir dekat 12 hari dah perang yang berlaku dengan Hamas, antara Hamas dengan Palestin, dengan Israel. Kita nampak dah semakin, kita kata, akan melarat lebih teruk. Dan Amerika pada kemarin dulu telah berbincang meminta bantuan daripada Kongres meluluskan 14 bilion untuk bantuan ketenteraan kepada Israel. Ni bukan main-main, 14 bilion banyak tuan-tuan. No? 14 bilion banyak bajet kita belanjawan tahun depan ni berapa bilion? No? Dia 14 bilion ni nak pituk dekat Israel saja untuk pitawan balik, untuk bagi menang balik. Dan Rusia dengan Lebanon, Syiah Houthi, Hizbullah mula ikut sokong Hamas. Hak negara-negara Arab yang Sunni ni, ahli sunnah wal jamaah ni, semua kena ikat tengkuk dah dengan Amerika. Semua pakat takut. No, Syria pun dia sengak, Jordan pun dia sengak, Mesir yang ramai orang tu sampai berpuluh-puluh juta tu pun dia sengak. Semua habis kena ikat.
Negara Arab ni tuan-tuan, dia tak ada tindak satu apa pun. Dan pada hari ini Mesir sendiri pun tak membuka pintu sepadan Rafah untuk membenarkan bantuan makanan, ubat-ubat ni masuk. Dia takut apa lagi pun kita tak tahu. No? Kita tak tahu. Jadi semua negara-negara Arab macam Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Oman, kita tengok bangunan tinggi, minyak banyak, semua kena ikat habis dah dengan Amerika. Tak ada satu pun kenyataan yang mereka keluarkan, no, untuk kecam kenyataan Israel bantai Gaza dengan hospital, dengan rumah-rumah orang awam pun semua sengak. Kita nak harap pada siapa? No, ini hakikat yang berlaku, no. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kelebihan yang ketiga, insya-Allah pada bila-bila masa yang kita diizinkan untuk bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi insya-Allah sekiranya ada kelapangan waktu dan masa, dan banyak lagi yang kita akan cerita. Kerana di dalam bab kelebihan Syam, negara Mesir akhir zaman ni, dia ada banyak lagi. Apa yang berlaku di Palestin pada hari ini semua ada kaitan di dalam hadis dan juga tafsir yang kita akan belajar nanti, no. Jadi saya berhenti sampai dekat di sini dulu. Insya-Allah di lain hari kita akan berjumpa lagi, no. Kita akan bercerita lagi, no, pada ayat yang seterusnya pada surah Al-Isra, pada ayat yang pertama. Itu pun ada kisah yang menarik juga, no. Di sebalik surah Isra tu dia ada kisah yang menarik. Pasal apa kita sebagai orang Islam perlu untuk mempertahankan Baitul Maqdis? Dia ada di dalam surah Isra ni. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada sekali lagi kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ihsan, dan juga tuan-tuan perempuan semua yang sudi melapangkan masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian ilmu pada pagi ini, no. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah silap itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya'i was salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minal ladzina mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم علمنا تأويل وفقهنا في الدين واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الشاكرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.